Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana sudi menjemput saya. Saya baru seminggu duduk kat Kelang, pindah di sini secara emergency lah. Sebab isteri dapat kerja last minute kat sini. Hari tu interview, hari tu dia suruh kerja. Jadi terus pindah immediately. Jadi Alhamdulillah, ini pun kali pertama saya sampai kat sini. Jadi insya-Allah pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan lah. Saya bukanlah ulama tafsir dan sebagainya, cuma saya malam ni nak berkongsi dengan tuan-tuan huraian-huraian ulama tafsir kepada beberapa ayat daripada surah An-Nisa. Kita taklah baca semua ayat surah An-Nisa, cuma kita akan pilih beberapa ayat yang akan berkaitan dengan beberapa tema atau topik yang saya pilih untuk malam ini. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada ayat pertama surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan tentang hakikat penciptaan kaum wanita. Saya pilih topik ini sebab saya nampak ia perlu kita highlightkan, kita fokuskan, kerana dalam masyarakat Muslim hari ini kita akan melihat ada dua kecenderungan yang ekstrim. Satu yang kita boleh panggil dia aliran feminism, yang dia nak menyamakan, maksudnya tidak ada perbezaan langsung tanggungjawab antara lelaki dan wanita. Benar kita kata di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia ialah yang bertakwa. Wanita lelaki sama, tetapi kita berkata bahawa wanita dan lelaki ada tanggungjawab masing-masing. Jadi ada satu ekstrim yang dia cuba nak menidakkan beberapa perbezaan daripada sudut hukum yang telah ditetapkan melalui wahyu, iaitu berkaitan wanita dan lelaki. Dan satu ekstrim yang lain pula, dia menjadikan wanita seolah-olah satu kaum yang berada betul-betul di bawah kaum lelaki, di tempat yang bawah sekali. Dan dua kelompok ini kita tidak mahu semakin merebak dalam kalangan umat Islam. Sebaliknya, kita nak lihat bagaimana sudut pandang Islam, bagaimana sepatutnya kita melayani kaum wanita sebagaimana yang diajar oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang asal usul wanita. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhan yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, dan telah menciptakan daripada jiwa yang satu itu dia menciptakan pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha, daripada diri yang satu dia ciptakan pasangannya pula. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada keduanya Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama dalam surah An-Nisa sedang membicarakan tentang penciptaan Adam dan Hawa. Allah menerangkan bahawa dia menciptakan manusia daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan daripadanya diciptakan pasangannya, Hawa.
Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat dalam masyarakat kita, kadang-kadang kita melihat seolah-olah satu pertembungan atau persaingan yang tidak elok wanita dan lelaki. Masing-masing nak menuntut hak masing-masing, seolah-olah permusuhan antara kaum lelaki dan wanita. Sedangkan Allah kata mereka diciptakan daripada diri yang satu. Mereka bukan dicipta untuk bermusuh-musuhan, bukan untuk saling menindas antara satu sama lain, tetapi diciptakan untuk saling membantu-membantu. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dila'i min dila'." Nabi SAW kata, sesungguhnya wanita itu dicipta daripada tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqatin, kalian tidak akan mampu untuk meluruskannya. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaja. Nabi SAW menyatakan wanita itu daripada tulang rusuk. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahawa wanita itu seperti tulang rusuk. Disebabkan itu, para ulama berbeza pendapat. Ada sebahagian yang menyatakan bahawa maksud hadis ini zahir, maksud secara literal wanita memang diciptakan daripada tulang rusuk. Ada ulama hadis yang lain menyatakan dia bukan sedang menceritakan tentang penciptaan. Sebaliknya Nabi SAW sedang memberikan analogi wanita itu seperti tulang rusuk. Kemudian Nabi kata, kamu tidak akan mampu untuk meluruskannya. Tulang rusuk, kalau kita cuba luruskan, apa terjadi? Patah. Jadi kata Nabi SAW, wanita itu dicipta daripada tulang rusuk atau seperti tulang rusuk, dan kamu tidak akan mampu untuk meluruskannya. Fa in istamta'ta biha, kalau kamu bersenang-senang dengan mereka, hidup bahagia dengan mereka, maka kamu akan hidup bahagia dengan mereka dalam keadaan wabiha iwaj, dalam keadaan mereka masih ada sedikit kebengkokan seperti tulang rusuk tersebut. Wa in zahabta tuqimuha, tetapi kalau kamu cuba juga untuk meluruskannya, dia akan patah. Kasartaha, kamu akan patahkan dia. Kita rasa kita nak elokkan dia, elok bengkok sikit, kita bagi luar, patah terus, tak ada apa. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu cuba juga nak luruskan dia, patah dia nanti. Kemudian diterangkan, wa kasruha talaquha. Kata Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan patahnya dia bermaksud penceraian. Maksudnya Nabi terangkan secara terperinci antara suami dan isteri bagaimana, yang mana apabila seorang lelaki mengahwini seorang wanita dan dia mendapati ada kekurangan-kekurangan pada isterinya, kenapa difokuskan untuk suami yang macam mengubah isteri, sedangkan adakah suami tidak ada kelemahan? Sebab suami itu keluarga, ketua keluarga, dan ketua keluarga lah yang berfungsi untuk membentuk ahli keluarga dia. Dan dalam keadaan sedemikian, sudah pasti si suami sebagai ketua, dia rasa dia perlu lakukan sesuatu untuk membentuk isteri dia. Tetapi dia kena tahu limit batas dia. Jangan melebihi batas, jangan memaksa untuk pasangan menjadi sempurna, kerana kata Nabi SAW, kau cuba juga patah. Patah maksudnya apa yang akan berlaku ialah perpisahan, penceraian. Raikan antara kedua belah pihak, kelemahan antara kedua belah pihak, raikan, dan kita jadi yang saling bantu-membantu, lengkap melengkapi antara satu sama lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi seorang ulama hadis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan kalau kita baca Sahih Muslim, antara huraian Sahih Muslim yang paling banyak digunakan, yang paling sering dinukilkan ialah Al-Minhaj, karangan Al-Imam An-Nawawi. Dia huraikan hadis ini. Dia kata, dalam hadis ini terdapat dalil daripada ucapan para fuqaha atau sebahagian mereka bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam alaihissalam. Kemudian Nabi SAW terangkan pula wanita diciptakan daripada tulang rusuk.
Hadis ini menunjukkan apa? Kewajipan berlaku lembut kepada wanita, bersikap baik terhadap mereka, bersabar di atas kekurangan akhlak dan lemahnya akal mereka. Selain itu, ia menunjukkan dibencinya mentolak atau menceraikan kaum wanita tanpa sebab. Dan kata Imam An-Nawawi, tidak boleh seseorang bercita-cita agar si wanita itu benar-benar lurus, sebab itu satu cita-cita yang mustahil dia akan dapat. Jadi jangan kita mengharapkan kesempurnaan. Kita cuba perbaiki mana yang patut, tetapi mana-mana kelemahan yang ada lepas dia dah usaha baiki, kita terima. Sebab itu ada beberapa ustaz saya, dia kata dalam perkahwinan kita dengan pasangan kita, kita jangan jadi macam audit, tukang audit. Semua benda detail, very detail. Ada kalanya buat pejam mata je, tak nampak. Walaupun kita tahu benda tu salah, tapi kalau benda tu terlalu kecil, terlalu remeh, pejam mata sahaja. Relax je lah. Sebab nanti kita yang pening, sebab kita cuba nak betulkan benda yang tak mampu kita betulkan. Jadi kita yang susah. Nabi kata kalau kamu nak bersenang-senang, kamu akan senang. Jadi kita nak pilih jalan senang ke jalan susah. Jadi kita akan susahkan diri kita sendiri. Imam At-Tabari menyebutkan dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran, dia menyatakan bahawa dalam ayat ini dinyatakan bahawa daripada jiwa yang satu, iaitu Allah menciptakan pasangannya. Qatadah dan Mujahid menyatakan yang dimaksudkan dengan jiwa yang satu ini adalah Nabi Adam AS, sedangkan pasangannya adalah Hawa. Jadi sebagian ulama menyatakan bahawa yang disebutkan daripada jiwa yang satu ini ialah Adam dan Hawa, sebab manusia-manusia lain selepas mereka semuanya daripada air mani. Tapi yang dikatakan daripada tulang rusuk ini adalah Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam AS. Dan ada sebagian ulama pun menyatakan tak, ini umum untuk semua wanita. Jadi wallahu alam, yang penting kita ambil daripada hadis dan ayat ini, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita daripada manusia yang satu, yang menunjukkan tak sepatutnya berlaku permusuhan, pergaduhan atau kebencian antara kaum lelaki dan kaum wanita. Okey, itu tema yang pertama dalam surah An-Nisa, iaitu wanita dan lelaki berasal daripada asal yang sama. Yang kedua, dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang tanggungjawab menjaga anak yatim dan jangan mengambil kesempatan. Mungkin contoh yang diberikan dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ini tak berapa kena dalam masyarakat kita, tetapi itu menunjukkan secara umum bagaimana Islam menyuruh kita jangan mengambil kesempatan ke atas anak-anak yatim. Dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan jika kamu takut kamu tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim. Yang dimaksudkan di sinilah anak-anak yatim yang di bawah jagaan kita. Misalnya kita mungkin ada anak-anak yatim yang kita jaga. Contoh, kita buka satu rumah anak yatim, kita ada budak-budak perempuan yatim piatu yang kita jaga. Jadi ayat ini sebut, kalau kamu takut tak mampu berlaku adil kepada anak-anak yatim ini, dia berujuk kepada orang yang nak mengahwini anak yatim tersebut. Contoh, seorang lelaki, dia ada di rumah anak yatim, dia nampak ada anak yatim perempuan tu cantik, dia nak kahwin. Jadi Allah kata, kalau kamu takut kamu tak mampu berlaku adil pada mereka, pergi kahwin wanita lain. Nanti kita tengok dalam tafsir apa yang dimaksudkan tak mampu berlaku adil kepada anak yatim ni. Kata Allah, kalau tak mampu berlaku adil pada anak yatim, nikahilah wanita yang menarik hati kamu, yang kamu suka, daripada sama ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nanti itu topik seterusnya bab poligami. Tuan-tuan sabar. Sabar. Kita masuk bab anak yatim dulu, sabar.
Orang selalu fokus bab poligami ayat ni, tapi kita nak bincang bab anak yatim tu, sebab itu yang awal pada ayat ni. Jadi kata Allah, kalau tak mampu nak berlaku adil pada anak yatim, kahwin wanita lain. Tak kisahlah nak kahwin 2 ke 3 ke 4. Dan kalau kamu dengan wanita lain ni pula kamu takut tak mampu berlaku adil, fawahidah, satu cukup. Atau kalau kamu tak mampu kahwin, kamu gaulilah hamba yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat untuk tidak melakukan kezaliman. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-127, juga Allah membicarakan tentang anak yatim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa' Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhun. Kat belakang tu ada isu-isu lain, tapi kita fokus sampai situ saja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lepas turunnya ayat yang ketiga ni, maka para sahabat pun tanya banyak pada Nabi SAW, minta fatwa berkaitan dengan berkahwin dengan anak yatim dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai hak dan kewajipan kaum wanita. Katakanlah olehmu, Allah akan memberikan keterangan kepada kamu mengenai mereka, dan telah juga ada difatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam Al-Quran ini mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberikan kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa berisyarat, dalam Al-Quran menerangkan tentang apakah yang sepatutnya kita berikan kepada anak yatim. Dan kalau nak kahwin juga dengan anak yatim yang kita jaga, apa yang kita kena buat. Kita lihat apakah huraian para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang ayat ni. Dia kata, ayat ini berkaitan, Urwah bin Az-Zubair tanya kat dia. Urwah bin Az-Zubair ni anak buah Aisyah. Dia tanya tentang ayat ni. Lalu kata Aisyah, wahai anak saudaraku, perempuan yatim tersebut berada di bawah jagaan orang itu yang turut berkongsi dalam harta walinya. Kadang-kadang yang jaga dia tu mungkin orang-orang yang berhak untuk mewarisi juga dan sebagainya. Lalu kecantikan anak yatim ini dan kekayaannya menarik hati si penjaga ini. Lalu si penjaga ini ingin menikahi anak yatim tersebut tanpa berlaku adil dalam pemberian mahar. Mentang-mentang dia anak yatim, dia pergi bagi mahar ataupun mas kahwin yang murah. Apa yang Islam nak ajar? Walaupun dia anak yatim, bagi mas kahwin yang semisal seperti wanita-wanita lain. Jadi ini bukan isu lepas kahwin macam mana cara layan. Ayat ni cerita tentang mahar, mas kahwin yang bagi kat wanita ni. Jangan semata-mata dia anak yatim kita duk bagi murah-murah aja. Bukanlah kita suruh wanita letak mas kahwin mahal, tapi kita mentang-mentang dia anak yatim, kita main buat suka hati kita. Jangan. Bagi dia mas kahwin sebagaimana diberikan kepada wanita-wanita lain. Para penjaga dilarang menikahi perempuan-perempuan yang yatim kecuali bila mereka mahu berlaku adil terhadap perempuan tersebut serta memberikan mahar yang tinggi seperti yang biasa diberikan kepada wanita yang lain. Kemudian Aisyah menerangkan pula tentang ayat 127, iaitu keinginan salah seorang daripada kamu untuk mengahwini anak yatim yang di bawah asuhannya. Yang mana mereka berkahwin dengan semua perempuan yatim tu. Kalau anak yatim tu cantik atau kaya. Sebab bila kaya, dia kahwin, bolehlah kongsi harta anak yatim tu. Tapi kalau tak cantik, misalnya kaya tapi tak cantik, apa yang penjaga anak yatim ni buat pada zaman tersebut? Dia tak nak kahwin dengan anak yatim tu, tak apalah, dia tak bagi orang lain kahwin dengan anak yatim tu.
Sebab kalau orang lain kahwin dengan anak yatim, contoh anak yatim tu kaya, orang lain kahwin dengan anak yatim tu, harta anak yatim tu jatuh kat siapa? Kau orang yang kahwin, suami dia lah. Penjaga dia tak dapat apa-apa. Jadi dia akan tahan wanita tersebut sampai wanita tu mati, lepas tu harta dia ambil lah. Itu yang berlaku pada zaman tersebut. Lalu Al-Quran turunkan ayat ajar jangan buat macam tu. Okey. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan lagi tentang seorang lelaki yang menjaga anak yatim, dan lelaki itu juga merupakan warisnya. Itu kita kena lihat dalam faraid lah, macam mana dia boleh jadi waris dan sebagainya. Di mana si yatim turut berkongsi dalam harta walinya, dalam harta penjaganya itu. Si penjaga itu tak nak menikah dengan si yatim dan tidak juga suka menikahkannya dengan lelaki yang lain, kerana menyebabkan suami wanita tadi akan berkongsi hartanya. Dan semua riwayat yang saya bacakan tadi ini riwayat sahih daripada Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tafasir. Dalam Sahih Bukhari ada satu kitab yang mana Imam Bukhari bawakan hadis-hadis sahih yang menerangkan tafsir-tafsir kepada Al-Quran. Jadi itu situasi yang berlaku pada zaman tersebut. Mungkin kita tak terbayang pada zaman kita, dalam masyarakat kita, kita tak adalah, saya rasa tak sampai macam tu. Tak ada sampai kita halang anak yatim tu kahwin dan sebagainya. Tetapi nak menunjukkan bagaimana Islam menjaga hak anak yatim. Kalau kita nak jaga anak yatim, jaga betul-betul. Kadang-kadang bila berlaku kematian, kita tahu mak bapak si anak yatim ni tinggalkan harta banyak, berebut orang nak jaga dia, kan? Tapi kalau yang meninggal dunia tu orang miskin, asnaf zakat, tinggal anak kecil, saudara mara pun tak pandang, sebab tak ada harta. Jadi Islam ajar kita jangan buat macam tu. Nak jaga anak yatim, jaga elok-elok. Memang ada perbahasan nanti dalam ayat Quran yang lain. Kalau kita jaga anak yatim, ada sebahagian harta dia boleh kita ambil, itu untuk kos kita uruskan dia. Tetapi bukannya kita bersenang lenang dengan harta dia. Kadang-kadang yang jaga anak yatim ni, dia pun sendiri miskin. Jadi dia ambil lah harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati tu untuk guna untuk biaya anak yatim tersebut, bukan untuk dia bersenang lenang. Tetapi untuk mengambil kesempatan tak dibenarkan. Okey, itu topik yang kedua berkaitan anak yatim. Topik yang ketiga yang sering orang bincang, bab poligami. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak kita melihat perbincangan isu ini dalam aspek yang serius. Sebab saya nampak masalah dalam masyarakat kita. Kita berbincang tentang poligami ni dengan penuh sindiran, buat lawak dan sebagainya. Jadi sampai orang rasa benda tu memang satu benda yang lekeh, satu benda yang memualkan. Kalau kaum wanita, kaum ibu, saya tahu perasaan kat belakang sana, dengan perkataan tu memang sensitif. Kalau tuan sebut malam ni, balik tidur kat luar lah jawabnya. Tetapi malam ni kita nak bincang dalam kerangka Al-Quran, dan kita nak lihat apakah perkataan-perkataan para ulama berkaitan isu ini. Yang mana bila kita baca huraian para ulama, kita akan dapati ia tidak seperti yang dibincangkan di media sosial, orang-orang awam yang bincang kat kedai kopi pasal poligami. Tak sama langsung perbincangan dengan apa yang dibincangkan oleh para ulama. Dalam ayat yang ketiga surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah wanita yang kamu senangi. Sama ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau kamu takut tak mampu berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja. Atau zaman dulu kita ada hamba, maka gaulilah hamba yang ada tersebut. Jadi tuan-tuan, kita nak lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma." Kalau seseorang lelaki mempunyai 2 orang isteri, kata Nabi SAW, lalu dia cenderung kepada salah seorang isteri tersebut, maksudnya dia sayang lebih, dia layan lebih, ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Sebab dia punya kecenderungan kat seorang ni, nanti dia datang pada hari kiamat, lelaki itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sengit tubuh badan dia, sebab dia tak adil. Jadi persoalan kat sini, apakah yang sedang Nabi SAW cela? Sebab satu hakikat yang kita kena fahami, bahawa
perasaan tak boleh dikawal. Adakah kalau ada seorang lelaki itu dia sayang lebih salah seorang isteri dia, maka dia termasuk dalam kategori yang akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sengit? Tak termasuk. Tetapi kalau dia memberikan layanan yang tidak adil daripada sudut nafkah, daripada sudut layanan, contoh bilangan hari giliran tak adil, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sengit tubuh badannya. Maka itu merupakan satu amaran Nabi SAW. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 129, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang aspek keadilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Allah Subhanahu wa taala kata, kamu tidak akan sesekali mampu untuk berlaku adil di kalangan wanita. Ini adalah ayat yang digunakan oleh sebahagian golongan feminis. Saya tak naklah sebut NGO tukang kena saman, tak pasal-pasal saya. Dia orang main lawyer. Saya ni pun baru belajar master yang tak ada duit nak bayar saman. Satu NGO tu diguna ayat ni nak kata, tengok ayat yang ketiga tadi Allah kata, kalau kamu takut tak mampu berlaku adil, satu cukup. Lepas tu ayat 129 Allah kata kamu takkan sesekali mampu berlaku adil. Maka kesimpulannya dia kata Al-Quran haramkan poligami. Dia guna ayat macam tu. Tetapi ayat yang sama, ayat 129 ini, cuba lihat hujung dia. Allah Subhanahu wa taala kata fala tamilu kullal maili. Janganlah kecenderungan kamu tu terlalu sangat. Maksudnya memang normal. Kalau lelaki dia mempunyai dua isteri, dia akan mana yang adalah sebab-sebab yang menyebabkan dia lebih sayang salah seorang. Ada yang mungkin dia akan sayang isteri pertama sebab dah duduk lama dengan dia. Yang baru ni baru dia kahwin 2-3 bulan. Jadi yang pertama ni dia ingat dia ni lah yang jaga anak dia. Waktu dia susah dulu dia bersama dengan isteri dia lah. Bila dah kaya pun dia kahwin yang kedua ni. Jadi dia sayang yang pertama lebih. Perasaannya lebih kat yang pertama. Jadi Allah sebut janganlah fala tamilu kullal maili. Jangan cenderung yang terlebih sampai keseluruhan kecenderungan itu kat isteri yang satu tu. Tak boleh. Tapi kalau sikit-sikit tak apa. Maksud sikit-sikit, jangan sampai efek layanan dia. Jangan sampai efek pada nafkah yang dia berikan. Apa yang ada dalam perasaan dia tu biar dalam hati dia. Tetapi layanan bagi layanan yang sama. Nafkah bagi nafkah yang sama ikut keperluan. Jadi daripada ayat ini kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, maksudnya kamu wahai manusia tidak akan mampu berlaku adil sama sekali di antara isteri-isteri kamu daripada segala sudut. Kalau nak adil segala sudut memang tak mampu. Ini kerana walaupun mampu terjadi, tengok Ibn Katsir kata, ini kerana walaupun kamu mampu membahagikan giliran malam dengan adil, namun dari segi hal perasaan, syahwat dan sebagainya, maka kamu tak mampu berlaku adil. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah itu kamu tidak akan sama sekali mampu berlaku adil, iaitu daripada sudut perasaan. Tetapi bukanlah Allah kata tak apa dah tak mampu berlaku adil, biar macam tu. Tak. Allah kata hati-hati, sebab kadang-kadang perasaan kita ni akan membawa kepada tindakan. Jadi sebab tu Allah kata fala tamilu kullal maili. Jangan ketidakadilan kamu, kecenderungan kamu tu terlampau sangat. Jaga, kontrol. Apa dalam hati biar dalam hati, tetapi dari segi layanan tindakan layan dengan cara yang sama dan adil. Jadi apa yang berlaku dalam sebahagian golongan feminisme ini, mereka ambil satu dalil, mereka tolak sebahagian dalil. Bahkan mereka ambil ayat surah An-Nisa 129, separuh ayat tu dia buang. Fala tamilu kullal maili tu dia buang. Kalau dia faham ayat tu, maka dia akan faham Allah tengah cakap tentang apa. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat 129 dengan ayat yang ketiga. Kemudian
Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, fala tamilu kullal maili, bermaksud apabila kamu cenderung kepada salah seorang daripada isteri kamu, jangan kamu berlebih-lebihan dengan kecenderungan yang total kepadanya, lalu menyebabkan fatadharuha kal mu'allaqah, menyebabkan kamu membiarkan ia dalam keadaan tergantung. Apakah yang dimaksudkan kamu biarkan dia dalam keadaan tergantung? Sebab misalnya seorang lelaki ada dua isteri, Aminah dengan Fatimah. Dia sayang ke Aminah lebih sangat, sampai dia menyebabkan Fatimah itu seperti dalam keadaan tergantung. Apa yang dimaksudkan dalam keadaan tergantung? Kata Ibn Abbas dan lain-lain, maksudnya kal mu'allaqah, seperti wanita yang tak ada suami. Dia sayang kat seorang langsung, dia biar yang seorang tu macam seorang tu tak ada suami. Nak kata dia ada suami, macam tak ada suami. Nak kata dia tak ada suami, dia belum ditalak lagi. Jadi dia tergantung. Bukan macam isteri, bukan macam orang yang diceraikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala larang perkara tersebut. Jadi sesiapa yang nak berpoligami, acu baju di badan sendiri. Itulah. Kita tak bolehlah nak generalisasi. Kadang-kadang kalau kita rasa kita tak mampu, kita nampak orang poligami, kita duk bantai dia. Tak mampu dan sudah. Sama juga kalau yang dia rasa dia mampu poligami, tak payahlah perli-perli kawan-kawan yang tak nak poligami, kata ni geng GTB, geng takut bini. Macam tu dia kata kan. Tak. Semua orang nilai diri masing-masing. Jadi para ulama sepakat ada dua syarat untuk poligami. Kalau nak poligami, pastikan dua syarat ini terpenuhi. Pertama, adil, seperti dalil yang kita bacakan tadi. Berlaku adil daripada sudut pemberian nafkah, layanan dan sebagainya. Kedua, mampu. Ini penting, adil dan mampu. Jadi kalau kita tengok kita punya kewangan dan sebagainya tak mampu, jangan teruskan. Sebab isu kemampuan ni bukan hanya untuk orang yang poligami, bahkan untuk orang yang bujang nak berkahwin tak mampu pun Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut. Dalam surah An-Nur ayat 33, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tak mampu berkahwin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang tak mampu berkahwin, wal yasta'fif, hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka sampai Allah mengkayakan mereka daripada kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nur 33. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, ensiklopedia hukum hakam wanita dan keluarga, dia kata Allah menyuruh dalam ayat ini untuk sesiapa yang berkemampuan, dia hendaklah berkahwin. Ingat, ayat ni bukan ayat poligami. Maksudnya ayat orang yang nak bujang nak kahwin pun kena tengok kemampuan. Jadi kalau adalah budak-budak lelaki nak pinang anak perempuan kita tanya kat dia, kerja apa sekarang? Dia kata, pakcik, bumi Allah ni luas, nanti Allah bagilah rezeki tu. Kata kat dia ni, ayat ni Allah bagi tahu, kalau kau tak mampu, jaga diri kau. Kadang-kadang budak-budak muda ni baguslah dia nak jaga diri dia daripada maksiat, tapi kadang-kadang tindakan-tindakan tu mencacatkan syariat. Sebab seolah-olah kahwin tu macam tu je, bukan macam tu. Jadi Dr. Abdul Karim Zaidan kata Allah menyuruh dalam ayat ini untuk sesiapa yang berkemampuan, hendaklah dia bernikah. Dan jika dia mempunyai keuzuran, maksudnya dia tak mampu nak bernikah, hendaklah dia jaga kesucian diri dia. Maksudnya kalau dia dah tak mampu nak berkahwin, dia kena buat sesuatu lah untuk diri dia. Dia kena jaga diri dia lebih. Jangan bawa diri ke tempat-tempat yang boleh bawa pada maksiat dan sebagainya. Dan kata Dr. Abdul Karim Zaidan, antara keuzuran daripada bernikah ialah sesiapa yang tak mempunyai apa-apa sebagai mahar atau mas kahwin. Kalau tak mampu nak bayar mas kahwin, dah lah baru grad, bapak pun biasa, bapak tak kisah kan, mak budak perempuan tu minta, tak pun makcik-makcik dia minta 20,000. Baru grad, Allah, 20,000 nak bayar PT-PTN lagi. Jadi kalau dah macam tu,
Kalau dapat pujuk lah. Kalau dah tak dapat, pergilah bawa diri. Macam tu lah dia kan. Jadi maksudnya kalau tak mampu jangan teruskan. Dan tak mampu juga termasuk, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, tidak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kepada isterinya. Jadi Islam ni agama seimbang tuan-tuan. Dia suruh bernikah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, sesiapa yang kamu mampu, ada kemampuan, al-ba'ah hanya ulama bahas, apa dia? Adakah ada kemampuan seksual atau kemampuan nafkah dan sebagainya? Kata Nabi SAW, kalau siapa yang mampu, berkahwinlah. Betul. Dalam penghujung hadis tu, kerana dia akan menjadi perisai, jaga diri. Tetapi ayat ni juga terangkan tentang kemampuan. Sebab kita tak nak. Kita nak selamatkan diri daripada maksiat, misalnya maksiat zina dan sebagainya, pergi keluar berdua dengan perempuan dan sebagainya. Tapi bila kahwin kita buat maksiat lain. Kadang-kadang kita nampak maksiat ni pergi jalan-jalan, bawa budak perempuan naik motor je, tu maksiat. Tak bagi nafkah tu maksiat juga tuan-tuan. Jadi budak-budak lelaki ni, muda-muda ni, muda ke tua ni? Dah kahwin belum bang? Belum. Kalau kita belum kahwin, take note benda ni. Islam ajar kita sebagai lelaki, bak kata ustaz saya, kalau nak pergi pinang perempuan, pastikan pedang yang kita bawa tu tajam. Maksudnya mak bapak perempuan tu dah tak boleh kata apa dah. Dia soal pasal gaji, ni gaji saya. Hafal Quran tak? Taklah hafiz, tapi banyak juga hafal. Macam tu lah. Maksudnya persiapkan diri. Sebab sebagai ibu bapa, mestilah dia nak serahkan anak dia kepada yang the best, yang terbaik. Jadi persiapkan diri semampu mungkin. Tidaklah kita kata kena perfect, sempurna, tetapi persiapkan diri. Okey tuan-tuan. Jadi masuk yang seterusnya, kan selalu orang bahaskan, kan poligami tu sunnah. Nabi poligami. Nanti yang geng yang kata setuju pula, dia kata tak. Nabi SAW berkahwin dengan Siti Khadijah sejak umur 25 tahun. Sampailah Siti Khadijah wafat, umur Nabi SAW lebih kurang 50 tahun. 25 tahun Nabi SAW hidup seorang je dengan Siti Khadijah. 13 tahun je Nabi SAW hidup dalam keadaan poligami. Dia kata tengok, Nabi hidup dengan seorang isteri lagi lama daripada poligami. Jadi seorang isteri lagi afdal. Itu hujah dia. Yang pro poligami pula kata tak, Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan poligami. Sudah. Sebenarnya tuan-tuan, hujah-hujah yang macam tu tak ada nilai pun dari sudut syarak. Ulama bila bahas bab hukum, dia tak bincang bab tu pun. Berapa lama Nabi hidup dengan Khadijah je, berapa lama Nabi SAW hidup poligami, matilah kerana poligami. Itu tak jadi hujah pun dalam menentukan mana lagi afdal. Tak ada. Itu perbincangan orang yang, yelah, dia bincang bukan daripada sudut ilmu lah. Dia bincang sebab nak menang pendapat dia. Bukan macam tu. Dah masuk waktu kan? Okey, kalau dah masuk waktu, kita azan dulu lah kot. Ke berhenti azan ke terus? Terus, okey. Jadi para ulama membincangkan mana lebih afdal, poligami atau monogami, ramai isteri atau seorang isteri. Ni sabar tuan-tuan. Tengok apa ulama sebut. Majoriti ulama berpendapat bahawa mempunyai seorang isteri sahaja itu lebih afdal berbanding poligami. Majoriti ulama tuan-tuan. Ulama ni lelaki bukan perempuan. Takkan kita nak kata ulama-ulama kita terpengaruh dengan sistem Islam. Tak jadi macam tu. Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, dia seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i, berkata Allah membenarkan untuk berkahwin sebanyak 4 orang isteri dalam ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian dia kata Allah menggalakkan untuk berkahwin satu sahaja dengan firman-Nya, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja. Jadi Imam Al-Mawardi, seorang ulama mazhab Syafi'i, menyatakan lebih afdal seorang. Sebab Allah kata kalau tak mampu berlaku adil, seorang cukup lah. Manakala Imam Abu Dawud Az-Zahiri dan ulama-ulama mazhab Zahiri berpendapat bahawa yang lebih baik ialah menyempurnakan pernikahan sehingga 4 orang isteri seandainya seorang suami itu berkemampuan. Dan janganlah cukupkan diri dengan seorang isteri kalau dia mampu. Apakah hujah ulama Az-Zahiri ini? Kerana Nabi SAW mempunyai ramai isteri.
Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa lebih digalakkan untuk cukup dengan seorang isteri sahaja, walaupun dia mampu untuk mempunyai lebih daripada seorang isteri. Ini untuk mengelakkan berlakunya ketidakadilan apabila seorang suami cenderung kepada sebahagian isteri atau dia kurang mampu menafkahi kesemua isterinya. Jadi itu pendapat Imam Asy-Syafi'i pula. Jadi kata Imam Al-Mawardi, tadi Az-Zahiri kata yang lagi afdal poligami, Imam Asy-Syafi'i pula kata yang lebih afdal seorang isteri. Kata Imam Al-Mawardi, daripada kedua pendapat ini, yang paling baik, yang paling elok di sisi aku ialah ia bergantung kepada situasi si suami. Jika seorang isteri itu dah cukup untuk dirinya, maka lebih baik untuk dia tak tambah isteri dia. Maksudnya kalau dah cukup dengan seorang isteri, dah tak ada keperluan dah nak tambah, tak payahlah tambah, nanti pening kepala sendiri nanti. Tetapi kalau ada keperluan, jika seorang isteri tidak cukup untuk dirinya kerana kuatnya nafsu dia, kerapnya dia berjima, mungkin ada sebahagian lelaki dia ada masalah nafsu yang terlalu tinggi, dan kalau dia mempunyai seorang isteri, mudarat pula kat isteri dia sebab nak terlalu melayan dia dengan nafsu dia yang luar biasa. Jadi dalam keadaan ini, maka lebih baik dia berkahwin lebih daripada satu untuk mencukupkan keperluan dia. Sebab itu akan lebih menundukkan pandangannya dan menjaga maruah kemaluannya. Al-Imam Ibn Qudamah daripada mazhab Hambali pula menyatakan yang lebih baik adalah agar tidak menambah bilangan isteri melebihi seorang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, mempunyai seorang isteri itu lebih selamat, melainkan jika seseorang melihat dirinya tidak cukup dengan seorang isteri dan maruahnya tidak terjaga kalau hanya ada seorang isteri sahaja. Jadi itu perbahasan di kalangan ulama. Ada ulama kata lebih afdal poligami, ada ulama kata lebih afdal ada seorang isteri sahaja. Tetapi tuan-tuan, perbahasan mana lebih afdal ini hanya untuk orang yang memenuhi dua syarat ni, iaitu adil dan berkemampuan. Bila dia adil atau mampu, barulah dibaca benda ni mana lagi afdal untuk dia. Kalau dia tak mampu, dia tak adil, dia kata tak boleh. Dia kata nafkah pun sewa rumah pun isteri bayar kan. Bila macam tu, dia jangan masuk perbahasan ni. Sebab perbahasan khilaf ulama mana lagi afdal ni untuk orang yang mampu dan adil sahaja. Jadi seperti saya katakan, kita hendaklah acu baju kat diri kita. Jangan kita tengok keadaan orang buat kita nak buat. Akhirnya orang bahagia, kita sengsara. Kawan kita poligami, dia seronok, bahagia, isteri dia bahagia. Kita pergi buat, isteri kita merana, kita pun pening kepala. Jadi jangan tempah masalah. Dan yang terakhir saya sentuh pada malam ni, iaitu bab yang keempat, iaitu hak memperolehi mahar mas kahwin dalam perkahwinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang keempat surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berikanlah mas kahwin kepada wanita-wanita yang kamu nikahi. Kemudian jika mereka menyerahkan kembali sebahagian daripada mas kahwin yang kita berikan, maksudnya kalau lah isteri tu, dia tengok kesian suami dia, bagi mas kahwin sampai 20,000. Lepas nikah tu dia tak adalah bagi tu mak ayah dia, dia bagi balik 10,000 kat suami dia. Kalau isteri bagi, tak apa ambil balik. Tapi nak minta, tak boleh. Jangan minta balik. Tapi kalau isteri bagi, alhamdulillah lah. Jadi kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, wajib bagi seorang lelaki membayar mas kahwin kepada perempuan yang ingin dinikahi dengan perasaan rela hati. Sebagaimana dia memberikan hadiah dengan sepenuh hati, begitu jugalah hendaklah dia memberikan mas kahwin dengan sepenuh hati. Dan kalau isteri bagi balik, maka bolehlah untuk digunakan mas kahwin tersebut. Dalam beberapa hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "A'zamun nisa'i barakah aisaruhunna ma'unah." Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi SAW bersabda, wanita yang paling besar keberkatannya ialah yang paling mudah mas kahwinnya. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Dalam riwayat Ibn Hibban daripada Uqbah bin Amir, Nabi SAW kata, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik perkahwinan, sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah. Jadi lelaki wajib memberikan mas kahwin kepada wanita, dan wanita pula, atau dalam masyarakat kita, keluarga wanita lah, hendaklah meletakkan nilai yang semampunya. Janganlah letak mahal-mahal sangat. Bukanlah kita suruh letak rendah sangat macam tak ada nilai langsung, tapi yang padan, yang padan. Dan kita kena ingat, mas kahwin itu adalah hak si wanita, si isteri tadi yang dikahwini, bukan untuk ahli keluarga dia dan sebagainya. Kalau wanita tu bagikan ibu bapa dia tak apalah, tapi untuk kita pergi ambil tak boleh. Itu adalah hak dia. Wallahu a'lam. Ada beberapa tajuk lagi daripada surah An-Nisa yang saya dah letak dalam nota ni, tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah kalau diizinkan untuk kita bertemu lagi di masa hadapan, mungkin kita boleh kongsi lagi beberapa faedah daripada surah An-Nisa ataupun surah-surah yang lain. Kita nak baca keseluruhan surah tak sempat sebab kita sesi sekali-sekala ni. Jadi kita ambil poin-poin penting daripada ayat-ayat tertentu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.